Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama saya tak post So insyaAllah kita mulakan kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, macam yang saya kata tadi, dah lama saya tak post sebab saya nak pastikan most of the students comments on the YouTube comment section so that I know that it is based on your attendance. Sebab saya nak gunakan itu sebagai satu kaedah untuk memastikan pelajar-pelajar bagi kelas ini actually listen to the lecture. Okay. Most of the things that related to dakwah Islamiyah, okay, I think sebanyak 80% almost done. Okay. So pada hari ini saya akan cuba sampaikan bagaimana dakwah Islamiyah itu berkaitan dengan Islamic leadership, pimpinan Islam. Okay, apa kaitan dia? Saya nak cuba uraikan, saya nak cuba simpulkan. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, cuba kita lihat pada definisi bagi Islamic leadership. Bila kita lihat pada Islamic leadership tu sebenarnya terletak kepada pengertian yang kita faham. Okey, pertama sekali Islamic leadership berkaitan mempunyai aspek agama. Okey, dia kena memberi perkhidmatan yang berkaitan dengan ke aspek-aspek ketuhanan, aspek dari segi akhlak ataupun moral. Okay. Aspek etika, yang berkaitan dengan etika, dan juga pengisian rohani. Pengisian rohani bagi memenuhi keperluan penduduk setempat. Itu yang saya faham bila orang kaitkan leadership dengan Islam, unsur-unsur Islam. Okey. Kepimpinan juga berkaitan dengan aspek ataupun kriteria seseorang imam ataupun sekumpulan imam atau sekumpulan ustaz-ustaz. Dan ustaz ini biasanya dipandang tinggi oleh masyarakat setempat dan sepatutnya mempunyai peranan kepimpinan yang mana ianya dikaitkan dengan keupayaan ataupun kemampuan untuk menterjemahkan kitab-kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab agama, membimbing solat berjemaah dan melibatkan masyarakat setempat agar terlibat secara aktif dengan pengisian rohani ataupun pengisian rohani, dimensi rohani dan juga dimensi spiritual. Physical. Ataupun lebih perfect lagi kalau kita boleh masukkan dengan unsur jasmani, emosi, rohani dan intellectual. Okey. Bagaimana pula dengan unsur-unsur politik? Adakah dibenarkan ataupun tidak dibenarkan? Okey, ini saya tak nak kasih saya punya judgement. Saya lebih suka anda sendiri menilai kebaikan dan keburukan.
Dan juga anda kena melihat konteks kepimpinan tersebut ataupun konteks kepimpinan, dan anda perlu kaitkan pula dengan situasi ataupun keadaan masyarakat sekitar, terutama sekali kalau anda berada dalam posisi sebagai sumber rujukan. Okey. Sebab saya katakan macam tu, bila mana anda menjadi sumber rujukan, maknanya mereka yang mungkin tak mempunyai aliran politik yang sama dengan anda ataupun mungkin mempunyai aliran politik yang sama dengan anda akan sentiasa membuat rujukan. Jadi, yang kita tak nak yang tidak sealiran dengan politik anda menyebabkan mereka lari terus daripada institusi Islam yang di mana anda berada dalam suatu posisi dalam masyarakat tersebut. Nampak tak? So basically, ianya amat kompleks. Okay. Kadang-kadang anda terikat dengan jemaah ataupun NGO ataupun badan profesional. Okay. Jadi, dekat sini again is tricky because you have to look at apa matlamat, sama ada matlamat jemaah atau NGO ataupun badan profesional yang anda sertai ataupun yang mana ustaz-ustaz dan ustazah sekalian aktif di dalamnya, sama ada kena ataupun tidak dengan peranan ustaz ataupun ustazah yang kini berada di posisi kepimpinan Islam. Ianya kompleks kerana anda seorang imam, anda seorang pemimpin, anda mempunyai reputasi pada masa yang sama. Keterikatan dengan jemaah atau NGO ataupun badan profesional tersebut menjadikan reputasi mereka, NGO-NGO tersebut, terlibat terangkum bersama-sama dengan peranan anda sebagai seorang imam ataupun pemimpin dalam sesuatu masyarakat ataupun tempat taman yang di mana anda tinggal sekarang ataupun sekolah. Selain itu, ada isu juga, ada isu ataupun konflik yang mungkin timbul apabila kita apabila imam ataupun anda sebagai berada di posisi kepimpinan untuk mengatakan kebenaran. First of all, you might be employed by the local organisation, atau mungkin anda sebagai seorang imam, anda terikat dengan taman ataupun lembaga jemaah masjid tersebut. Jadi kadang-kadang mungkin statement ataupun penyataan yang dikeluarkan oleh anda mungkin menyebabkan anda kehilangan kontrak sebagai seorang imam di tempat tersebut, ataupun mungkin menyebabkan timbul isu ataupun konflik di kalangan pengerusi masjid dengan diri anda sendiri ataupun penduduk taman. Okay, that's why but to me again, kebenaran is kebenaran, tapi you have to understand kebenaran itu dilihat daripada pelbagai sisi, daripada perspektif yang berbeza-beza. Mungkin lembaga pengurusi melihat satu isu tu berbeza daripada apa yang anda lihat. Okay, that's why saya katakan tadi persepsi kepimpinan Islam ni dia complicated sebab dia melibatkan agama. Pada masa yang sama, leadership tu sendiri mempunyai tanggungjawab dan tugas-tugas spesifik yang khusus dan juga yang umum yang mana kita kena jaga. So basically terlalu banyak tanggungjawab yang perlu ditanggung oleh anda sebagai seorang pemimpin pada masjid ataupun organisasi di sesuatu taman, terutama sekali apabila adanya wujudnya perkaitan di antara Islamic leadership, kepimpinan Islam itu sendiri. Okey. Okey, meskipun demikian, meskipun pelbagai isu dan konflik yang mungkin timbul ataupun cabaran ataupun challenges that you might be facing as leaders of your community or your organization, there are two things that are always important and mendapat tempat di dalam hati dan mendapat tempat di pada pandangan Allah Azza wa Jalla. Dua perkara tersebut adalah honesty, kejujuran dan juga keikhlasan. Okey. Kedua perkara ini, kejujuran dan keikhlasan adalah asas kepada prinsip bagi Islamic leadership. Okey. Sekiranya seorang pemimpin tu hilang kedua-dua prinsip sini, okey, ataupun mungkin pengikut ataupun you punya makmum ataupun jemaah
melihat you basically tak ada kejujuran ataupun keikhlasan, maknanya agak sukar untuk membentuk kerjasama di dalam komuniti yang untuk membentuk kerjasama dia akan menjadi sukar. Okey. Dah dikompromi. Okey. Maknanya terdapat rasa tidak percaya di antara makmum yang akan merosakkan jemaah itu sendiri. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, kepimpinan Islam itu sebenarnya adalah satu amanah. Apabila amanah itu telah dipertikaikan ataupun diragui, maknanya dia akan merosakkan organisasi itu sendiri. Okey, jadi pengikut tidak akan percaya bahawa seorang pemimpin itu akan mampu membimbing ataupun akan mampu melindungi ataupun memberi keadilan yang sewajarnya. Sekiranya sesuatu pimpinan ataupun organisasi Islam itu dilihat sebagai satu yang tidak boleh dipercayai, antaraswati, jadi amat sukar, macam saya kata sebelum ni, amat sukar untuk membina kepercayaan di antara pengikut jemaah dengan imam ataupun dengan pemimpin. So keduanya secara timbal balas, dia two ways communication. Okey. Dan proses untuk membina kepercayaan adalah satu proses yang panjang dan kompleks dan leceh, sebab biasa diukur oleh pengikut ataupun makmum. Okey, bagi memastikan yang imam tersebut memang betul-betul boleh diharapkan oleh masyarakat setempat. Sebab itu saya dapati terdapat bila saya baca dalam media massa ataupun komen-komen yang saya baca dalam website, terdapat banyak rasa frustration. Rasa frust ni apa dia bahasa Melayu dia? Rasa kecewa okey, terhadap kepimpinan Islam apabila timbul satu isu dan mereka dapati isu tu tak ditangani dengan secara telus. Okey. Tak ditangani secara telus. Dia akan menjadikan seolah organisasi ataupun gerakan Islam itu mempunyai fungsi yang rendah ataupun tidak berfungsi sama sekali apabila pemimpin itu sendiri gagal untuk menangani masalah sebenar sampai ke satu tahap mereka akan dapati bahawa kepimpinan tersebut telah mengecewakan komuniti Muslim setempat ataupun simply gagal untuk mendengar idea dan pemikiran daripada masyarakat setempat. Okey. Ini antara masalah-masalah yang mungkin berlaku apabila tiadanya kejujuran dan keikhlasan ataupun kejujuran dan keikhlasan yang cuba dibina telah rosak. So, soalan saya kepada ustaz dan ustazah sekalian, adakah patut kita menyalahkan pimpinan? Okay, soalan saya, adakah patut kita salahkan pimpinan? Apabila kita tahu bahawa makmum ataupun pengikut kita mempunyai expectation, harapan yang menggunung tinggi. Antara harapan-harapan, expectation yang kita dapat daripada pengikut-pengikut kita terhadap kepimpinan Islam adalah untuk bersikap telus, okay, transparent, mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri, kerja yang dijalankan itu ataupun tanggungjawab ataupun tugas yang diberikan, kerja yang diberikan itu mestilah praktikal, turun ke padang untuk mendapatkan
bukan mendapatkan sokongan macam sokongan politik, untuk mendapatkan pandangan dan pendapat daripada grassroots, daripada peringkat bawahan, cuba memahami luahan rasa yang diutarakan oleh pengikut-pengikut bawahan dan tidak berputus asa dengan pengikut ataupun makmum. Itu antara expectation. Saya tulis kat sini, saya type. Expectation daripada ahli jemaah, komiti setempat, yang saya rasa sangat-sangat relevan. Sebab tu soalan tu saya tanya, adakah patut kita salahkan pimpinan apabila expectation yang dikemukakan oleh grassroots members adalah sesuatu yang relevan. Contohnya, dirasa macam tugas ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh pemimpin tak praktikal. Tak memberi makna. Okey, masalah yang ada tak diselesaikan. Kita contoh yang paling jelas kita lihat yang dipolitikkan oleh beberapa pihak tertentu ataupun tidak dipolitikkan. Kita ambil contoh yang berlaku di Sabah baru ni, yang pelajar terpaksa panjat pokok untuk ambil exam. Of course, benda tu berlaku bukannya berlaku dalam religious organisation. Ianya berlaku secara berperingkat luaran. Tapi nampak daripada isu yang macam tu, kita akan nampak pelbagai expectation, luahan rasa yang datang daripada grassroots. Masalah yang timbul yang kita nampak, yang diluahkan oleh media massa. Satu lagi expectation yang jelas yang perlu kita dengar sebagai seorang pemimpin, apabila bantuan diperlukan, apabila pertolongan diperlukan, dilaung-laungkan, dirayu dan diminta, bantuan tu kena sampai. So kita tak boleh nak kasi statement kata, oh rumah saya pun kena banjir, rumah pengikut kita dah kena banjir, tapi kita jawab, oh rumah saya pun kena banjir. So basically I cannot go exactly to visit you. That's not a very good example. Okay, alright. Jadi kualiti leadership tu akan hilang. Sepatutnya berkhidmat kepada masyarakat menjadi prioriti utama, tapi dia dah terbalik. Jadi okay, it's about me first, then it's about you. Nampak tak contoh dia? Alright. And I think you must remember, I think you all remember kisah yang di mana Umar Al-Khattab pergi masak gandum untuk satu keluarga yang berada di tengah padang pasir. Keluarga tu, anak-anak dia menangis tak berhenti waktu malam, and then Umar pergi ambil gandum, Umar pikul sendiri, Umar masakkan, kasih anak dia makan. Okay, and then Umar beritahu, okay, tomorrow you pergi jumpa Amirul Mukminin, minta dengan dia bantuan. Then this if I'm not mistaken, wanita ini adalah husband dia pergi ke medan perang or somewhere, ataupun telah mati syahid, something like that. I'm not sure. But sebelum perempuan tersebut, ketua keluarga tersebut pergi jumpa Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, pada esokannya, lepas waktu ketika dia dah makan, dia dah kenyang, anak-anak dia dah tidur, anak dia dah kenyang, makanan dah siap, everything, that lady actually said to the Umar Al-Khattab, at that moment she did not know, dia tak tahu pun yang tu Umar Al-Khattab, tapi dia kata, you are supposedly to be the Umar Al-Khattab, not him. Kerana anda lebih layak untuk menjadi Amirul Mukminin, bukannya Umar. Dia boleh kata macam tu. So dalam situasi ni, Umar Al-Khattab tu melebihkan keperluan penduduk ataupun pengikut dia, ataupun yang berada di bawah tanggungjawabnya, lebih daripada dirinya sendiri. To the extent that apabila dia nak pikul gandum, kan pembantu dia nak tolong kan, ya Amirul Mukminin, let me help you to carry this bag of flour. Okay, nak bawa bunyi gandum tu, tapi dia deny, dia kata, why hak, dia kata, do you want me to be questioned in front of Allah yang yaumul akhirah? Dia beritahu dia punya pemimpin, dia beritahu dia punya pembantu macam tu, to the extent, masak and everything.
So dia tak nak diri dia di questions. And to the extent as well, saya pernah terbaca somewhere, dia kata dia tak boleh tidur malam pada satu malam, and then the pembantu dia tanya, ataupun if I'm not mistaken, this is Umar kata, Umar bin Abdul Aziz, I'm not sure. Dia kata, I'm worried sekiranya ada satu lubang di tengah jalan, okay, yang menyebabkan keldai yang lalu jatuh ataupun terpeleot kaki keldai tersebut. This is very meta, this is very delicate notion, because dia tak sepatutnya kita worried pasal human, but dia fikir tentang haiwan yang we considered dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Masyarakat Arab consider himar adalah satu yang hina, angkat barang kena pukul, kalau bodoh panggil keldai. To the extent dia fikir he's thinking about what's going to happen to the keldai kalau anda kata ada jalan yang tak bertampal dekat Iraq, dekat jalan-jalan Iraq. Padahal waktu ketika itu dia berada di Madinah, center of his pemerintahan dia dekat Madinah, bukan dekat Baghdad, bukan dekat Iraq. So that's so far. Okay, so I hope you can understand what I'm talking about. Alright. Kemudian kita beralih kepada struktur kepimpinan. Okay, struktur kepimpinan yang lemah. Okay. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan struktur kepimpinan? Okay, struktur kepimpinan adalah yang menyokong kepimpinan itu sendiri. Contohnya, dalam Muslim organisation ataupun Islamic organisation, kita kena ada human resource, for example, ataupun orang yang menjaga kewangan, financial control, ataupun lembaga penasihat, ataupun lembaga eksekutif, ataupun lembaga pemantau. Okay. Dia tak boleh cukup dengan adanya presiden, setiausaha, ada naib presiden, tak boleh. Okay. Andai kata struktur kepimpinan tu tak detail ataupun tak berfungsi. Contohnya tak berfungsi, ada banyak structure, tapi semua tu tak memainkan peranan disebabkan oleh gerak kerja ataupun tanggungjawab tak clear enough. Okay, dia akan jadi bebanan pula. So, sentiasa ada check and balance. Okay, understand that. Sebab tu, andai kata organisasi Islam hendak dibina, perlu ada penasihat ataupun konsultan yang melihat daripada dalam dan luar. Ada badan-badan pemikir ataupun individu-individu pemikir yang menjadi think tank yang boleh melihat this kind of structure. Okay. Struktur dikatakan antara halangan dalam kebanyakan pimpinan Islam pada hari ini, sebab kebanyakan organisasi lebih bersifat minimal, okay, cuma sekadar ala kadar, ataupun tidak mempunyai mereka-mereka yang berdedikasi enough, ataupun yang qualified enough, ataupun orang yang qualified biasanya mempunyai tanggungjawab atau bebanan yang lain. Okay. Jadi timbul isu ataupun persoalan bagi mereka yang terlibat dalam organisasi Jemaah Islamiah ataupun kepimpinan Islamic leadership ni. Adakah mereka perlu dibayar ataupun bekerja fi sabilillah semata-mata? Okay, what is your opinion on this? Saya nak tanya Ustazah dan Ustaz, apa pendapat anda berkaitan dengan struktur kepimpinan tersebut? Sama ada patut percuma ataupun patut free, ataupun patut dibayar. Okay, apa rasional dia? Kalau free, kenapa? Kalau bayar, kenapa? Okay, alright. So, insyaAllah, I guess that's all untuk for the time being. InsyaAllah saya akan continue lagi. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah.
Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa 2 soalan saya tadi. Cuba cari, ada 2 soalan. Soalan saya yang latest ni, lepas tu ada satu lagi soalan sepanjang saya kasih lecture tersebut. Lecture ni. Okay, Assalamualaikum.